Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Lutfi bin Luqman Fikri, bernombor pendaftaran D2018 2086178. Baiklah, saya akan menerangkan tentang ketidakseimbangan pembangunan. Tapi sebelum tu saya akan menerangkan dulu apakah tujuan pembangunan dilakukan. Okey. Ya. Okey, antara apa yang saya dapat rangkumkan adalah tujuan pembangunan dilakukan adalah untuk merapatkan jurang pendapatan ekonomi, meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan tahap sosial serta menyelesaikan masalah ketidakseimbangan antara wilayah. Okey. Namun anda tahukah apakah maksud ketidakseimbangan pembangunan? Baiklah, saya akan menerangkan dulu. Ketidakseimbangan pembangunan ini adalah bermaksud pembangunan yang tidak seimbang, iaitu aras kemajuan sosioekonomi yang tidak sama rata dicapai dalam sesebuah kawasan atau wilayah. Terdapat dua keadaan, iaitu kawasan mundur dan kawasan maju. Perbezaan indeks sosioekonomi seperti keluaran dalam negara kasar antara kawasan, pendapatan per kapita, kuasa beli pengguna, tabungan, taraf kesihatan, tahap pendidikan, kualiti hidup dan lain-lain biasanya digunakan untuk mengukur ketidakseimbangan pembangunan yang dicapai antara kawasan atau sesuatu wilayah. Baiklah. Ini adalah contoh gambaran situasi ketidakseimbangan pembangunan. Seperti mana anda boleh lihat, pada ketiga-tiga gambar ini terdapat perbezaan yang ketara di antara dua kawasan. Okey. Menurut salah satu pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia menyatakan, iaitu Prof Ibrahim, mengetengahkan idea bahawa gejala ketidakseimbangan pembangunan, iaitu dalam bahasa Inggerisnya sebagai uneven development, berpunca dari kewujudan sistem kapitalis. Keterbatasan kegiatan ekonomi di kawasan luar bandar bukan sahaja disebabkan oleh kekangan struktural yang berakar umbi dari sejarah panjang, malahan ia berpunca daripada struktur sistem kapitalis yang mengehadkan pertumbuhan aktiviti ekonomi di wilayah luar bandar. Okey, terdapat 6 faktor yang saya dapat kenal pasti, iaitu faktor fizikal bentuk muka bumi, iaitu ada kalanya keadaan muka bumi tak mengizinkan untuk dilakukan sebarang bentuk pembangunan. Iaitu yang kedua pula, iaitu kesan daripada sistem kapitalis. Seperti contoh, negara kapitalis ni bertindak mewujudkan jurang antara pembangunan. Apabila kawasan yang menjadi tumpuan kapitalis, selalunya ia akan menjadi berterusan maju. Namun kawasan yang tidak diambil perhatian selalunya akan dilihat menjadi semakin mundur berbanding wilayah lain. Okey, yang faktor ketiga iaitu faktor kependudukan ataupun tumpuan, iaitu seperti mana yang kita tahu, kebiasaannya orang yang di luar bandar akan tertumpu untuk pergi ke kawasan yang maju oleh kerana peluang pekerjaan yang ditawarkan serta kemudahan yang disediakan. Seperti mana yang saya ada nyatakan pada nombor 4, iaitu kekurangan infrastruktur merupakan salah satu faktor ketidakseimbangan lah. Contohnya, apabila kawasan itu mempunyai banyak kemudahan infrastruktur, ia akan mengakibatkan ramai yang berpindah ke kawasan tersebut. Lalu kawasan yang kurang kependudukan manusia akan menjadi mundur. Okey. Selain daripada itu adalah berlakunya pergerakan pantas globalisasi. Okey. Serta yang keenam, iaitu bajet yang diperuntukkan bagi suatu pembangunan. Okey, seterusnya terdapat usaha kerajaan seperti pembangunan wilayah merupakan salah satu strategi yang digunakan pakai kerajaan dalam menangani isu ketidakseimbangan pembangunan sejak dari tahun 1970-an. Okey, saya akan terangkan serba sedikit oleh kerana mempunyai kekangan masa. Okey, selain itu juga kerajaan ada menggunakan pembangunan in situ. Pendekatan ini memberi peningkatan hasilan padi dan pendapatan petani, peluang pekerjaan baik dalam maupun luar ladang, dan penurunan insiden kemiskinan di kawasan program pembangunan pertanian bersepadu.
namun terdapat juga kekurangan seperti mana yang saya ada nyatakan dalam slide saya. Selain itu juga, pendekatan koridor pertumbuhan ekonomi wilayah ditubuhkan dalam rancangan Malaysia ke-9, fokus ke arah meningkatkan taraf kehidupan dan mewujudkan keseimbangan pembangunan sosio-ekonomi rentas wilayah dan negeri. Okey, kesimpulannya, berdasarkan apa yang saya dapat lihat, terdapat pelbagai lagi faktor yang kita perlu ambil perhatian bagi menangani masalah ketidakseimbangan pembangunan. Oleh disebabkan itu, kita perlu bersama-sama bersepakat dalam menangani isu ini. Ia tidak nafikan juga ia merupakan terdapat juga faktor seperti sistem kapitalis. Namun kita perlu wujudkan kesedaran pada diri kita serta pihak tersebut agar perkara ini tidak akan berlaku secara berlarutan. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Juga merupakan sumber rujukan yang saya gunakan bagi pembentangan saya.